Dan sekarang ni apa yang berlaku di Kemaman. Kemaman jangan saya kalau tak puas lah kalau saya tak menyantuni di Kemaman. Dan sekarang ni siang tadi saya sempat berbual dengan calon parlimen Kemaman, itu Jeneral Panglima itu Tan Sri Raja Effendi. Dan saya nampak suaranya begitu yakin. Saya tanya pula bila kita boleh buat live Tan Sri. Dia kata insya-Allah bila saya berada di Kemaman nanti dia akan cuba meluangkan waktu. Dan saya melihat saudara, dapatan saya rupanya Tan Sri Muhammad Effendi ini dia adalah ahli anggota dari kampung Gersik bukan Gerik saja Gersik tak silap saya, Gersik lah rasanya. Dan bapanya dulu adalah pembantu perubatan. Saudara, dia adalah bapa ni adalah bekas pembantu perubatan HA lah. Saudara, yang membesar di kawasan bukan Gersik, bukan dalam kawasan Kemaman. Dan cukup terkenal bapanya sebagai orang yang paling baik dan menyantuni rakyat. Sebagai HA lah saudara, pembantu perubatan. Dulu-dulu mana ada orang doktor. Dan waktu bila berlakunya banjir dan sebagainya, Tan Sri Effendi ini adalah antara orang yang terdahulu ke hadapan untuk menghulurkan bantuan. Rakyat di kawasan Parlimen Kemaman tidak akan lupa. Bila saya berbual dengan beliau, nampak sebab itu, nampak suaranya begitu Kemasik. Sebab Abdul Hamid, betul. Saya minta maaf lah, Gersik pula. Di Kemasik. Di kawasan Kemasik itu saudara, memang ada kawasan Perda pun ada juga. Tetapi bapanya dulu adalah bekas HA. Dia orang panggil bos ubat samo. Ubat samo tu maksudnya ubat KK, Kementerian Kesihatan punya ubat. Kalau demam, sakit, cari bapaknya. Jadi dia keluarga ni dihormati. Jadi saya merasakan pemilihan Tan Sri Raja Muhammad Effendi ini memang tepat sekali. Selamat malam saudara. Saya merasakan bahawa dapatan saya tidak berpolitik kali ini. Calon ini adalah calon yang begitu dikenali dan menjadi kebanggaan. Untuk di kawasan Kemasik tu, rasanya dapatan saya cuba berhubung dengan kawan-kawan saya. Ada kawan saya yang buat sekolah tahfiz. Saya telefon. Macam mana saya keadaannya calon? Dia kata terbaiklah kita ada kali ini. Sebab ini masanya orang kampung kami nak membalas jasa pada bapa kepada Tan Sri. Bahasa kita kena. Saudara Bogel dia minta komen Twitter MPBN isu Palestin. Betulkah tiada suara berbunyi? Siapa kata tak ada suara? Tak betul tu. Ahli-ahli Parlimen, UMNO, Barisan Nasional dan Perpaduan kekal. Sebab itu suara mereka masih lantang. Cuma tidak adalah dia punya hari-hari nak bercakap di Parlimen, saudara. Tapi sokongan mantap. Tidak mahu menggunakan Palestin ini sebagai tonggang untuk mencari laba politik. Saya bercakap tentang calon di Kemaman. Calon Kemaman rupanya calon yang disenangi. Dan baru saya petang tadi, saya berbual dengan beliau sendiri. Saya telefon dia, saya tanya dia, Tan Sri sihat macam mana? Sihat, dia kata. You ada di Kuala Lumpur ke ada di Kemaman? Dia kata, saat ini saya berada di Kuala Lumpur. Saudara Bogel, dia kata, kenapa tak bagi Mak Said? Dia kan bagus, boleh buat lagi bas 2 alam. Saya melihat, saudara, jangan ini, UMNO tidak begitu sifatnya. Kita tidak berlaga-laga sama sendiri. Tapi, saya nampak bahawa sebab itu, sehingga saat ini, tak tahu lagi. Pihak sebelah sana belum tahu lagi. Sedangkan hari penamaan calon, tinggal berapa hari? Hari ini 15, tinggal 3 hari lagi. Siapakah calon yang akan diturunkan? Oleh mewakili parti PAS atau parti PBM? UMNO dah jelas. Tan Sri Raja Effendi akan menjadi calon. Dan warga di Kemasik memang suka sangat-sangat lah. Apalah ya kalau BM menang lesen kedai judi dapat semula. Ini kadang-kadang saudara, mereka akan membuatkan isu-isu yang bukan-bukan. Saya tak nampak benda begitu saudara. Sebab itu hari ini Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Dr. Norani Ahmad, dia juga menjelaskan, dia kata pilihan raya juga. Beliau telah pun mengerahkan semua ahli-ahli wanita di seluruh negara daripada bahagian-bahagian akan berkampung di Kemaman, tapi dalam bagaimanapun perlu juga menyantuni kawasan yang
mengalami musibah banjir. Itu perlu dulu. Jadi kehadiran wanita ke kawasan kemaman kalau ada banjir adalah akan menyantuni banjir. Tapi bagaimanapun prioriti harus ditumpukan kawasan masing-masing. Contoh kalau berlaku di Teluk Intan, maka warga wanita Teluk Intan itu harus mesti ke hadapan dalam membantu mangsa bersama teman-teman yang lain. Jadi kata Datuk Seri Norraini, politik juga. Jadi rakyat perlu diutamakan. Tapi kalau berlakunya banjir di Kemaman, sebab Kemaman pernah mengalami banjir yang begitu hebat, besar, saudara. Sebab itu kawasan Kemasik pernah kena berlaku banjir. Sebab itu nama Tan Sri Raja Effendi ini begitu harum sebab rupanya kereta dia bawa pun masuk ke parit demi nak menyelamat. Saudara Pineapple Liberal apa benda lah anda bercakap ni. Saya John T, calon PAS ada apa mungkin apa ini mantan Susah Agung UMNO itu pulanglah. Saya tak mau bercakap soal parti mereka. Saya bercakap soal calon yang diturunkan oleh parti saya. Saya harus bersikap jujur begitulah saudara. Daripada kita nak tak perlu kita diskredit. Untuk apa kita nak maki hamun calon daripada parti yang akan diturunkan oleh mereka? Tak ada keperluan. Sebab itu saya katakan, pesta maki hamun di Kemaman ini perlu dihentikan. Dan kali ini apabila Panglima Tentera, mantan Panglima Tentera, Angkatan Tentera Malaysia, saudara, bukan tentera udara, bukan tentera darat, bukan tentera laut. Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Saudara, Panglima, the highest ranking. Waktu zamannya, bertanding, nak maki apa lagi? Nak pesta maki hamun apa lagi? Jangan. Kalau salah-salah buat, anda mengundang amarah warga tentera. Mereka ada dia panggil sumpah Panglima, saudara. Saya mau sangking mesti dapat balik. InsyaAllah saya nampak. Saudara Limi Aziz, apa cerita lah anda? Cerita, saya nak cakap pada anda, isu terkena bu apa semua, konon-kononnya lah, masa di Litar Sepang tu hari. Saya jangan lupa, Datuk Seri Najib berapa kali kena bu, waktu beliau jadi Perdana Menteri, tapi sekarang rindu zaman Datuk Najib. Kami sayang Datuk Najib. Apa malu bosku? Begitu juga saudara, janganlah. Anda dari pihak-pihak sebelah sana tak perlulah mengujukkan suasana polemik politik yang bukan-bukan. Saya lebih cenderung kalau anda bercakap siapa calon anda. Nampak? Saudara Pineapple pula kata askar pencen lah. Bagi saya, bukan masanya untuk kita melakukan diskredit ataupun membuat kenyataan-kenyataan yang bagi saya agak keterlaluan terhadap calon yang kita turunkan. Bila anda tuduh askar pencen, apakah warga tentera tak kecil hati? Apakah mereka veteran tentera tak kecil hati bila sebut perkataan askar pencen? Jadi sebab itu berhati-hati saya. Saudara Cikgu, terima kasih sekutu Mawar Merah untuk saya. Bagi saya, kalau nak bercakap, kenapa tidak anda puji? Siapa? Tunggulah. Cubalah korek. Siapa calon yang akan diturunkan oleh daripada Parti Perikatan Nasional? Saya berusaha tu akhirnya dari 2 malam sebelum diumumkan, dapatan saya mengatakan bahawa Tan Sri Raja Effendi sebagai calon, saya beri thinking lah. Nampak gayanya saya kata di kalangan warga internet lebih senang kalau Tengku Raja Effendi ni saya kata kalau Tan Sri Tengku Effendi ni Raja Effendi ni jadi calon, beliau adalah popular di kalangan warga net. Itu cara dia. Dan terpulang dipilih. Okey, kita sama-sama santuni. Tak perlu lagi nak maki hamun. Ini cerita UMNO sekarang ni ditawan habis. Kerana sekarang ni nak bercerita pasal hidup Melayu pun tak berani. Kerana bila orang UMNO bercakap soal hidup Melayu, maka berdahem aja orang DAP. Semua diam. Saya rasa gambaran tak betul. Keadaan tak betul. Dan sekarang ni ternyata anda nak melihat bagaimana. Di sini letaknya kebijaksanaan Presiden UMNO. Ia membuat pilihan, the right candidate, right timing. Saya yakin insya-Allah kita boleh menang. Tapi bukanlah kita nak maki hamun sebelah sana. Tak perlu saya, tak perlu. Saya akan mewawarkan apa yang baik. Contoh sebagai katakan macam di Kemasik, keluarga. Tan Sri Raja Effendi begitu harum namanya kerana keluarganya, bapanya adalah bekas hospital assistant yang terkenal dengan ubat Samo, saudara. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.